Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak surau Taman Senangin, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan kerana masih kekal berada di dalam surau ini, insya-Allah. Bersama-samalah kita pada pagi di dalam bulan yang penuh barakah ini, insya-Allah. Kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diizinkan oleh Allah untuk meneruskan tugas-tugas perhambaan kita untuk kita selesaikan sebelum kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam mana dengan puasa tuan-tuan sehingga hari ini? Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dibekalkan, diberi kekuatan, bertambah keimanan, bertambah ketakwaan kita. Dan kita tahu banyak Ustaz dah ulas berkaitan dengan puasa ini akan ke akhirnya adalah untuk natijah ketakwaan kita kepada Allah. Jadi oleh sebab itu, sukalah sebelum saya bacakan ataupun kita petik sedikit nasihat daripada pengarang kita ini, iaitu Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam Nasaihul Ibad. Insya-Allah suka saya mengajak dan menyeru tuan-tuan untuk kita merenung dan bermuhasabah. Puasa hari di dalam bulan Ramadan ini semakin hari semakin menuju kepada penghujung. Kita sudah hampir ke penghujung fasa yang pertama. Betul tuan-tuan? Mari kita renung sejauh mana dari segi amalan kita di dalam bulan Ramadan ini kita telah berjaya kita tingkatkan. Ataupun setidak-tidaknya kita merenung sejauh mana usaha kita untuk kita mencari dan mencapai takwa Allah yang telah kita usahakan sehingga hari ini. Kalau kita termasuk saya lah tuan-tuan, minta maaf lah, tak berani nak bercakap ni. Sebab orang yang bercakap yang berada di hadapan ini lebih utama dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut tak serupa bikin. Itu tuan-tuan, minta maaf. Jadi sepatutnya kalau kita berada pada hari ini, hari berapa? 8, 9? 8 kan? 8. Pada hari yang ke-8, maksudnya mungkin dari segi amalan kita semakin bertambahlah, setidak-tidak indikator kepada kesungguhan kita merebut janji Allah di dalam bulan Ramadan ini. Hari ini juz ke-8 lah setidak-tidaknya. Siapa boleh lebih lagi, alhamdulillah. Dan kalau kurang pun tidaklah menjadi masalah, tetapi melihat, merenung kepada usaha sendiri. Namun sekiranya kita masih jauh pada hari yang ke-8 ini, yang Allah rezekikan kita nyawa, masa, peluang, kita masih ketinggalan, tidak ada perbezaan dengan bulan-bulan yang sebelum ni.
maka itu yang patut atau yang perlu kita perbaiki. Biarlah Ramadan kita katakan menjadi satu bulan yang istimewa. Memang Allah jadikan istimewa, dan kita jadikan juga Ramadan tadi istimewa, kan? Oleh kerana di dalam bulan Ramadan pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, boleh kita fahami bahawa usaha kita untuk mencapai syurga Allah itu sebenarnya satu laluan yang mudah. Syaitan-syaitan dibelenggu menjadi satu benda yang mudah lah, menjadi keringanan, dan kelazimannya alhamdulillah tuan-tuan yang berada di dalam surau yang penuh barakah ini, insya-Allah jemaah yang ramai. Bulan-bulan biasa payah nak dapat kalau ke tempat saya lah. Bulan Ramadan ini ramai, menunjukkan ini satu signal ada sedikit ataupun ada perubahan dari segi bulan-bulan yang biasa. Hati kita sudah terdorong kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Bila kita nak sampai kepada penghujung, nak masuk ke fasa yang tengah dan fasa penghujung, jangan kerana kita dah bertungkus lumus yang awal, lalu kita nak sampai kepada penghujung, tak apalah aku dah settle lah semua, Quran pun aku dah settle, solat akan tarawih pun 20 rakaat setiap malam itu, malam-malam akhir nanti kita seakan kita tinggalkan. Jangan begitu tuan-tuan. Lagi nak sampai kepada destinasi penghujung, selagi kita nak sampai kepada tarikh garisan pemisah itu, sepatutnya kita akan lebih bersungguh-sungguh lagi, insya-Allah. Di awal-awalnya kita asuh diri, kita tarbiah diri, kan, untuk kita bersungguh-sungguh. Di akhirnya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau di awalnya mungkin kita dengan isteri kita sahaja, barangkali anak kita mungkin lihat, kan, nanti dah masuk fasa yang tengah, kan, kita pun tingkat sikit kita punya keupayaan kita, dan seterusnya lagi, tambahkan lagi power untuk kita menuju ke garisan penamat itu, insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan apa yang saya ingin kongsikan daripada hati peribadi saya. Sebab kadang-kadang kita tengok dalam rumah kita ni, kadang-kadang wallahu alam, kan, isterinya bersungguh-sungguh, suami dia relax aja, kan. Isteri alhamdulillah pukul 4 pagi dah bangun. Nak tuan-tuan yang kerja jauh-jauh ni, kan, 4 pagi mesti bangun, kan, bekerja di KL dan sebagainya. Ni alhamdulillah cuti, maka dia bangun awal, suami dia bangun lewat sikit, kan. Jadi peluang yang ada itu sangat-sangat berharga untuk kita jadikan sebagai usaha untuk kita menambah kebaikan iman kita, kita memohon ampun dan sebagainya di dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini mari kita renung mengambil sedikit nasihat daripada pengarang kita di dalam tajuk 6 ketakutan orang mukmin. Nasihat yang baik daripada pengarang kita lah, insya-Allah. Saya ni termasuk di dalam kelompok orang yang jahil, bimbang, kesilapan dan kesalahan berlaku, namun begitu tetap juga berlaku. Kita mohon ampun kepada Allah. Kata pengarang kita, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawfi ahaduha min qablillah an ya'khudha minhu al-iman wathani min qablil hafazati an yaktubu alaihi ma yufdahu bihi والثالث من قبل الشيطان أن يبطل عمله والرابع من قبل ملك الموت أن يأخذه في غفلة بغلة والخامس من قبل الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة والسادس من قبل الأهل والعيال أن يغتسل بهم فيغسلونه عن ذكر الله تعالى. Apa maksud dia? Orang mukmin hendaklah takut terhadap 6 perkara. Kita ambil perhatian pesanan daripada pengarang kita, orang-orang beriman ini kena takut kepada 6 perkara. Apa yang pertamanya? Yang pertama, takut kepada Allah apabila dia mencabut iman daripada dirinya pada saat sakaratul maut. Kita kena tanam, pegang betul-betul. Dekat dunia kita rasa takut, lebih-lebih takut lagi
Orang beriman yang Allah berikan iman kepada kita, hidayah dan taufik saat kita menghadapi sakaratul maut. Cabaran dan dugaan ketika itu terlalu besar. Pujukan, rayuan yang tidak boleh kita bayangkan. Sebab ketika itu tidak ada lagi sesiapa yang dapat membantu dan menolong kita, melainkan hanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesan mudah-mudahan daripada amal kebiasaan, amal ketaatan kita sepanjang hidup kita ini, insya-Allah. Jadi semua kita kena ambil maklum, kan, ketika mana barangkali hidup kita ini menjadi orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai. Bangun pagi, minta maaf, kadang-kadang berlaku pada anak-anak kita, tuan-tuan, mungkin menantu-menantu kita, yang dia bangun pada waktu pagi, yang dia ingatnya hanyalah makan dan minum. Orang beriman jangan begitu. Sebab makan dan minum itu merupakan perkara biasa manusia. Orang beriman dia lebih sikit. Bangun awal pagi, yang pertama dia kena ingat kepada Allah. Sebab tu ketika mana kita bangun di awal pagi, direzekikan nyawa kita dikembalikan ke jasad kita, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuan-tuan baca semua ni. Apa maksudnya? Segala puji-pujian bagi Allah, ahyana ba'dama, yang telah menghidupkan kami, aku, ba'dama amatana, selepas engkau matikan. Tidur itu merupakan satu kematian. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Dah bangun pagi, amalan dan tabiat sikap orang beriman ini, apa dia buat? Misi dia nak meneruskan ketaatan kepada Allah. Tuan-tuan berada di dalam surau rumah Allah ini, kan? Dia bersuci, mandi, berwuduk, datang ke surau. Kalau tuan-tuan dapat buat, awal pagi itu didahului dengan beberapa amalan sunat. Solat sunat umpamanya duduk bertafakur, kan, bermuhasabah diri, itu menjadi kelaziman di dalam hidup salah satu dia. Contoh, mudah-mudahan kita minta kepada Allah, Allah terima amalan kita yang tidak seberapa ini. Kita nak kata tahu belaka tidak, tapi yang mana kita tahu dari segi amalan baik yang boleh memberi kesan iman kepada kita, tuan-tuan jangan tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Mudah-mudahan itu menjadi penyebab kepada kita beroleh sakaratul maut yang diangkatkan, diringankan ataupun dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seterusnya. Dah kita bangun, mungkin kita nak makan juga, dah selesai tanggungjawab kita kepada Allah, teruskan. Dalam kita nak makan, kita ingat kepada Allah. Soal halal dan haramnya, maksudnya orang ini ingat kepada Allah. Nak makan lagi, dia ingat kepada apa? Sunnah-sunnah Nabi, kan? Maka dia ingat kepada Allah. Maka insya-Allah keadaan itu mudah-mudahan juga membantu kita. Dan seterusnya lah, keseluruhan kehidupan kita seharian, bawalah, bimbinglah hati kita, lisan kita, segala panca indera kita menjurus kepada sikap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kadang-kadang kita terlalai dan kita terlupa. Biasa tuan-tuan, kalau anak-anak muda, kita waktu muda dulu, kalau naik kenderaan, kan, sunyi kalau tak ada muzik ni, tuan-tuan, betul tak? Sunyi. Kita pun pasang muzik, kan? Pasang muzik, kan? Lazimnya lah muzik lagu-lagu ini, kalau lagu-lagu irama, cinta-cintun, macam-macam lah benda-benda yang seumpama itu, hati kita akan menjadi lalai, kan? Jadi kita takut juga kalau itu menjadi amalan, habit kita di dalam kehidupan kita. Selain daripada kita dengar lagu, mungkin mulut kita tadi berbicara perkara-perkara yang membolehkan dosa itu datang melalui mulut kita. Duduk suami isteri cakap soal jiran tetangga kita barangkali,
soal majikan kita barangkali, lakan sekerja kita barangkali, anak kawan tu, anak kawan ni dan sebagainya. Percakapan itu bukan untuk memperbaiki, mengislahkan, namun sekadar mengungkapkan keburukan dan kejahatan sahaja, maka lebih wajar untuk kita tinggalkan. Mudah-mudahan lisan kita tadi menjadi ringan untuk dibantu ketika mana sakaratul maut. Banyak nak cerita benda ni, nak ulas benda ni, tuan-tuan maklum, banyak. Paling penting di dalam hidup juga, jangan tinggal doa kita kepada Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Jangan tinggal. Sebab kita takut ketika mana sakaratul maut datang menemui kita tadi, iman kita tertangkal. Yang kedua, takut kepada para malaikat pencatat amal apabila mereka mencatat amal yang sangat memalukan untuk dikemukakan pada hari kiamat kelak. Yang kedua, kita takut kepada malaikat kiraman katibin. Ni catat amalan baik, amalan buruk kita. Kita dalam surau, alhamdulillah, meramai dengan sahabat. Baik kita. Kita bersendirian, tuan-tuan, agak-agak macam mana? Allah dan diri kita dan malaikat yang ada perikanan kita sahaja yang tahu. Kan? Minta maaf tuan-tuan, mungkin agak nakal tapi mungkin berlaku. Depan isteri mungkin bagus. Kan? Buka handphone, kan? Tengok dia carinya itu apa? Kuliah-kuliah pengajian, alhamdulillah. Kan? Isteri tanya, "Bang, tengok apa bang?" Dia pun tunjuk handphone dia. Kan? Kuliah ceramah ada, alhamdulillah. Sejuk hati dia kan. Isteri pun keluar pergi pasar ke mana ke, dia ada ngaji Quran dan sebagainya. Kan? Dia pun selok rupa-rupanya dia duduk WhatsApp dengan janda. Kan, minta maaf lah kadang-kadang kan. Line clear. Okey. Boleh jadi, wallahu a'lam. Kan? Jadi ini semua akan dicatat, diperhatikan oleh Allah dan dicatatkan oleh para malaikat. Begitu juga kita tanamkan perasaan ini, ketakutan ini untuk kita semaikan kepada anak-anak kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu, ayah-ayah, boleh saya katakan anak-anak kita hari ini mendapat kemudahan, nikmat yang banyak hari ini. Anak-anak diberi gadget, diberi handphone, diberi tablet dan sebagainya. Kita berikan kerana untuk tujuan pembelajaran. Namun kalau kita berikan itu, kita tidak bekalkan bagaimana cara penggunaan dia. Bukan sekadar penggunaan gadget itu, bagaimana kita sebagai pengguna itu, tangan kita, mata kita nak guna gadget tadi. Kalau dibiarkan sekadar satu lumrah yang biasa, orang ada gadget, orang ada handphone, dia kata guna untuk belajar. Betul, itu sebagai lumrah biasa, tetapi kita kena perkenalkan pada anak-anak tadi, gadget yang digunakan ini mesti pilih konten yang benar-benar bermanfaat. Tanamkan iman, tanamkan bahawa bersama-sama dengan anak ini ada malaikat yang memerhati, yang mengawasi. Kita tidak ada, anak tinggal di asrama, anak tinggal di sekolah, kan? Kita tinggal anak di rumah bersendirian. 3 malam kita tak tidur dengan anak kita, dia duduk malam, kita pun tidur. Rupanya dia tak tidur lagi. Ada aktiviti-aktiviti dia. Dan kita perlu bimbang, takut-takut aktiviti yang dilakukan itu merupakan suatu aktiviti yang buruk. Akibatnya menyebabkan catatan amal buruklah yang akan anak kita ataupun diri kita dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita kata kita kena takut kepada malaikat yang mencatat amalan baik ataupun amalan buruk kita ini. Awasi diri kita dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita untuk sentiasa melakukan kebaikan sedaya upaya kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Yang ketiga, takut kepada syaitan manakala perosak pahala amal perbuatan. Yang ketiga, takut kepada syaitan yang merosakkan amal perbuatan kita. Kan? Syaitan ni datang macam-macam bentuk.
Kan, ada yang datang dalam bentuk manusia, kita kena kenali juga. Kan? Kadang-kadang datang dalam bentuk yang kita tak nampak, bisikan kepada kita. Pun kita kena kenali dan kita ketahui juga. Kan? Kalau datang dalam sifat manusia, fizikal ini, kan, dia sebagai perantara, dia menghasut kita. Kan? Dia kata, apa kau sibuk sangat Ramadan ni, kau kan muda lagi, baru 40-an, pencen lambat lagi, dia kata. Kan? Enjoy lu, relax lu. Kan? Nanti penghujung nanti kita taubat lah, ataupun penghujung Ramadan nanti kita datanglah surau, masjid dan sebagainya, dia kata. Kan? Kalau kita tak cukup ingat bahawa itu merupakan godaan syaitan, kita hanyut. Siapa yang nak ingatkan kita? Barangkali rakan-rakan, orang-orang yang sekeliling kita, yang kita katakan sebagai orang-orang soleh, yang sentiasa diberi peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kan? Beringatlah. Kan? Kerana dengan memberi ingatan itu, kan, banyak manfaat, mendatangkan manfaat. Beringat kepada diri kita, anak kita, isteri, ingatkan kepada kita, kita ingatkan pada isteri kita. Kan? Gitu. Syaitan ni helah dia banyak. Kan? Kalau tak datang secara dalam bentuk fizikal yang nampak manusia yang berjiwa syaitan tadi, dalam bisikan-bisikan kepada kita melalui nafsu. Kan? Itulah dia punya peluang yang ada. Kan? Dibisikkan nafsu kita, dibalik kita kata malas. Kan? Malas nak baca Quran, malas nak berzikir, malas nak beristighfar, malas nak berdoa sebagai contohnya, malas nak buat baik sebagai contohnya. Kan, mengikut kemampuan kita rasa malas, bisikkan daripada syaitan. Dia kata bertangguh, tak apa, relax dulu, biar dulu, kata. Tak apa, sempat lagi ni, sempat lagi, kau sihat, kau penyakit pun tak ada, kata. Kan, tengok, kau cuba tengok tu pakcik jiran sebelah kau tu, ada 3 serangkai tapi dia relax je, kau yang clean, dia kata. Apa kau bimbang? Kan, jangan main-main. Maka kita pun hanyut, ditipukan oleh syaitan. Kan? Ingatlah benda-benda itu semua untuk diri kita dan juga orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Bukan kita nak lihat keburukan kepada orang, tetapi lebih untuk kita lihat apabila keburukan itu ada pada orang, untuk kita reflect kepada diri kita, untuk kita islah, kita perbaiki. Dalam memperbaiki diri, pesan guru saya, Dr. Jahid, kita perlu ada seorang guru rohani ataupun guru mursyid, minta maaf lah. Ini orang cakap tentang tarikat dan sebagainya, ada polemik yang tertentu, kita ikut yang fatwa. Guru tarikat ni dia ada pengalaman rohani, di samping keilmuan dia di dalam bidang rohani itu sendiri. Kan? Jadi orang-orang yang sudah ada ilmu di dalam bidang kerohanian, ada pengalaman, dia alami sendiri. Kan? Jadi kalau kita ada guru-guru yang seumpama itu, belajarlah, dekatilah, mintalah nasihat daripada guru ini. Sebab cabaran hidup kita ini bukan mudah. Sebab cabaran kita dalam mencari keredaan Allah sudah tentu akan datang dengan pelbagai halangan, cobaan, dugaan, bagi nak halang kita menjadi hamba Allah, bagi menghalang kita setidak-tidaknya kita tak dapat keredaan Allah. Kau buat juga, derma juga, tapi Allah tak reda pun derma. Kan? Ini kita bimbang begitu. Wallahu a'lam. Baik. Yang keempat, takut kepada malaikat Israel jika mencabut nyawanya secara tiba-tiba dalam keadaan lalai terhadap Allah. Yang keempat apa? Takut kepada malaikat Israel. Tuan-tuan, kita tengah seronok karaoke, Allahu Rabbi. Kan, ada orang dia memang habit dia karaoke. Kan, umur-umur kita maghrib isyak ni pun kadang-kadang Allah ada lagi. Takut. Kan? Takut apa? Takut ketika kita tengah buat benda tu, satu benda yang mungkin saya sifatkan sebagai yang lara, Allah cabut. Allahu Rabbi. Macam mana kita nak berhadapan dengan Allah? Kan? Sana rancak, sini rancak berdosa, jangan tuan-tuan. Kan? Biar sana rancak, sini rancak kita dengan pahala, dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Tua-tua ni jangan
Nah, jangan kita rancak sangatlah dengan dosa ni. Bukan maksud orang muda nak rancak dosa dah, bukan begitu. Budak pun kena beri ingat. Sebab tu kita ayah-ayah, ibu-ibu kan, tolong ambil tanggungjawab ni bersama. Kan, tengok yang muda setidak-tidaknya kalau dia ada dalam keadaan dia melakukan dosa, mungkin dia lupa, mungkin dia tidak tahu, tolong ingatkan, nak, kenapa kamu buat ni? Kau tahu tak benda ni berdosa, Allah larang. Kita singgung dia. Kan, kalau dia protes itu lumrah, tetapi kita memberi satu maklumat pada dia. Barangkali ketika itu dia lupa. Rupa-rupanya ada orang sedang mengawasi aku dan orang ini sayang pada aku sebenarnya. Dan lebih-lebih lagi kalau orang yang kita tegur itu merupakan ahli keluarga kita. Nah, tuan-tuan. Saya ni ada anak murid. Kan, anak murid ramai pun kadang-kadang sakit kepala. Kan, masuk bulan Ramadan, duduk asrama, kita tak tahu. Kan, kita dah nak panjat 5 tingkat ni, hai. Penat juga. Kan, dapat info, ada macam tak puasa. Kita dapat info ni tak boleh terus pergi sergah aja, nak kena siasat juga. Kan, kawan kata, kan, ustaz, ada pelajar ni dia tak puasa sebenarnya. Kan, betul ke? Dia kata betul. Kan, dia kata betul, secara mana pun nak kena siasat. Kita pergi, kita ambil tindakan yang hari ni ada body contact ni, ada isu besar dalam kita punya perundangan. Kan, jadi kita nak kena siasat, mungkin kita panggil dia dan sebagainya. Kan, jaga anak orang. Jaga anak orang, tuan-tuan. Jaga anak sendiri pun tak, orang kata apa, tak terlaksana sepenuhnya. Jaga anak orang, ya Allah, tanggungjawab lebih besar lah. Akan dipersoalkan. Allah Rabbi, lemahnya kita ni, tuan-tuan. Yang kelima, takut kepada dunia dan kenikmatannya, manakala akan memperdayakan dan menyibukkannya daripada mengingat akan hari akhirat. Yang kelima, takut akan nikmat dunia, takut kepada dunia dan kenikmatannya. Dunia satu lapangan, satu medan, satu tempat untuk kita la'ibun walahun. Kita bermain-main dengan dunia. Kan, tengok anak-anak kita seronok hidup, dia tidak ada taklif, belum baligh. Kan, seronok tak kenal masalah. Kan, bila dia mula baligh, kita ingatkan pada dia. Kan, kamu dah baligh, kan, lepas ni kamu buat baik, kan, kamu akan dapat pahala. Apa yang ayah ajar, apa yang bapa ajar, apa yang guru ajar, ustaz ajar, ustazah ajar, dari segi amalan baik, lakukan. Kamu dapat pahala. Perbuatan jahat, buruk, dosa, tinggalkan. Kita bawa contoh pada dia. Kan? Secara verbal, secara lisan, kita beritahu dia. Kan? Dan kita juga menjadi teladan kepada anak-anak kita, insya-Allah. Kan? Supaya apa? Supaya anak kita tadi terjaga. Terjaga. Ialah macam-macam nikmat dunia ada, kan. Nikmat kita dulu mungkin tak tidak semewah kehidupan anak-anak hari ni. Kan, anak nak pergi sekolah, nak mutu, kita bagi mutu. Kan, kerjalah part time, overtime dan sebagainya. Kan, sanggup sakit ke diri. Tuan-tuan, saya ingat kata-kata nasihat daripada seorang tokoh, Allahumma Sa'id Nursi, bukan? Lupa tokoh pendidikan dia sebut. Salah satunya Imam Al-Ghazali, tak silap saya. Minta maaf kalau tuan-tuan ingat, tolong ingatkan saya. Anak-anak kita jangan diberikan sepenuhnya kemewahan. Perlu diberikan tarbiyah sedikit kesukaran dan kesulitan untuk dia pelajari, dia mengerti. Kita berkemampuan, namun bukanlah kerana kemampuan itu kita curah segala-galanya. Kita kenali dahulu apa yang diperlukan oleh anak-anak kita tadi, mengikut kematangan dan kesesuaian dia. Anak kita, anak remaja lebih-lebih, tuan-tuan, hari ni kan boleh katakan naik motor. Zaman saya dulu naik basikal. Kan, bila naik motor ni, Allahu Rabbi, hari ni keadaan kalau kita kata kita tidak dalam kawalan dan pengawasan kita, dia dapat kenderaan tu, dia jauh langkah dia. Kadang-kadang dia gendong lelaki perempuan, kan. Dia carry pergi sana sini, kan. Siapa yang terpalit kejahatan itu? Keluarga kita, tuan-tuan.
Kan? Lebih-lebih lagi kalau tidak ada orang tegur dia rasa benda itu tidak bersalah. Nikmat tak kenderaan tadi, nikmat. Dengan nikmat tadi menyebabkan lupa. Jadi ketika mana kita serahkan, kita beri sedikit, kan, kita ingatkan pada dia tentang nikmat tadi, itu merupakan ujian. Begitu juga dengan kita pun tuan-tuan. Kan? Kita rasa hidup kita ni macam-macam kita boleh buat. Duit banyak, pencen. Kan? Nak melancong, nak sana, nak sini, tuan-tuan. Saya suka untuk muhasabah untuk diri saya dan saya kongsikan dengan tuan-tuan. Kalau pencen, kan, ada duit pencen, settle hutang dulu tuan-tuan. Settle hutang dulu. Nah, sebab kita tak nak ada bersangkut dengan manusia apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, termasuklah kalau hutang tadi, hutang nafkah tuan-tuan, isteri kita, anak-anak kita. Kan? Jangan kita rasa kita sedap, kita rasa duit pencen ni aku boleh melancong, boleh buat itu ini. Tak apa, itu letak ranking yang ke belakang. Lepas itu ada bahagian lagi, silalah nak pergi. Berjalanlah di atas muka bumi Allah ini, kita tengok gelagat manusia untuk kita renungi, ambil pelajaran. Tapi yang lebih utama sebelum tu, kita selesaikan apa yang menjadi kewajipan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada lagi lebihan tuan-tuan, kan, apa kita buat? Hari ni ekonomi kita teruk, kos hidup tinggi, haji, kan, apa nama, nak pergi haji umrah pun kos naik, kan. Kalau kita kata kita boleh bantu mana-mana ahli keluarga kita, sanak saudara kita, kan, untuk tujuan taat kepada Allah, silakan tuan-tuan, daripada duit kita sedikit, pendapatan itu, sebab semua kita nak bawa untuk bekalan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang keenam, takut terhadap keluarga manakala urusan mereka akan menyibukkan sehingga melupakannya daripada ketaatan kepada Allah. Allahu Rabbi. Yang keenam, kita ada keluarga. Kita sanggup, kita kata apa? Berkorban apa saja untuk keluarga. Kan? Nak bawa keluarga melancong, kita cari pulun, cari duit. Balik kata tadi, sampai sakit-sakit ke diri. Sakit-sakit ke diri sebab kita abaikan ada beberapa aspek dalam kehidupan kita kerana kita nak kejarkan matlamat ini. Tak salah, tetapi jangan sampai kita lupa hak kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, kerana disibukkan nak memenuhi matlamat keluarga barangkali, kan, kita lupa peluang Ramadan ada, kan, tak sempat dia barangkali nak baca Quran sekalipun, tak sempat dia duduk nak bertafakur, nak beristighfar, nak berdoa. Dalam Ramadan ni tuan-tuan, kalau boleh banyaklah berdoa. Kan? Banyaklah berdoa. Dan kita tahu kita berdoa ni bukan sebab kita susah. Of course lah, kalau kita dalam keadaan susah, lebih-lebih lagi kita dituntut dan kita perlu berdoa. Kan? Dan kita berdoa ini sebenarnya, kalau tuan-tuan boleh setuju dengan saya lah tuan-tuan, kan, kita berdoa yang pertama bagi saya sebab kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan peluang kepada kita tadi, kan, lisan kita apa yang Allah berikan kepada kita tadi, kita nak ucap terima kasih balik. Kan, sebab tu kita bangun, contohlah tadi saya sebutkan, saya kongsikan tuan-tuan, kita sebut alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, doa. Kan, lepas makan alhamdulillah, doa. Lepas keluar jamban, keluar tandas, kan, doa alhamdulillah. Menunjukkan tanda syukur. Bukan sebab kita susah. Bayangkan keluar jamban, tak boleh nak qada hajat, sakit perut, memulas malam tadi, silap makan dan sebagainya. Kan, barangkali subuh tak dapat nak datang ke surau. Kan, nak kerja pun tak boleh, datang bertali-tali, mudarat itu. Yang kedua, sebab apa kita berdoa? Sebab kita nak minta perlindungan daripada Allah. Ada benda yang kita tak nampak. Kan, ada benda yang kita tak nampak, sebab itu kita doa. Jangan tinggal, lebih banyak doa lebih baik. Boleh dikatakan, saya ingat pesanan Syekh Nuruddin, kan, dalam hidup kita ini banyak, kan, boleh katakan 24 hours itu kita ada koleksi doa telah Rasulullah tunjukkan kepada kita. Hatta minta maaf kita nak bersama dengan isteri kita pun ada doa tuan-tuan, betul tak? Tuan-tuan baca tak? Baca kan? Kan? Doa apa? Doa minta lindung. Menunjukkan benda tu penting dan kita pun tahu, kan, ad-du'a silahul mu'min. Kan, doa ini senjata bagi orang beriman. Apa maksud senjata? Maksudnya untuk alat pertahankan kita.
Jadi kita tahu makhluk Allah tadi kita tak nampak, kita tak minta. Nak masuk rumah ada doa, kan? Tak lindung, kan? Itu. Tak ada dalam doa yang bahasa Arab, doa bahasa Melayu pun tak apa. Sebab yang ketiga, doa tadi itu tanda ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat. Wala dzikrullahi akbar. Kan? Ingat kepada Allah yang besar. Kan? Ingat aja banyak. Kita doa tu sebagai salah satu zikrullah, kita ingat kepada Allah. Naik kenderaan, kita baca doa. Ingat kepada Allah, sebab Allah lah yang akan melindungi perjalanan kita, permudahkan segala urusan kita. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan jangan tinggal. Nah, habis baca Quran, kan? Doa. Contoh. Nah, kupasan doa, insya-Allah. Kan sikit sebanyak. Maksudnya kita apa? Dengan cara kita berdoa tadi itu, kan, kita akan selamat, diberi, dikurnia, dilindungi, dirahmati, diberkati dan sebagainya. Kan? Demikian jugalah tadi dalam menempuhi ataupun dalam memperolehi segala nikmat dunia. Apabila kita mengucapkan zikrullah, doa dan sebagainya, mudah-mudahan dia menjadi salah satu jalan yang kita tidak lupa terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ajar kepada anak kita tadi, kan, dapat nikmat pada kita, isteri kita dapat nikmat, baca doa dulu. Anak kita dapat SPM, kan, kan, ajar dia doa. Kalau waktu kita nak berbuka puasa, insya-Allah tuan-tuan, kalau boleh lah, kalau boleh lah, kita duduk ketika saat yang mustajab tu, kan, duduk. Kalau masjid surau, alhamdulillah kita buat tahlil dulu, alhamdulillah lah. Kalau di rumah, kan, duduk dalam 10 minit, 5 minit ke, kan. Hari ni kalau kita ada anak sulung, Alung, kan, hari ni dia pesan, kamu baca doa, apa kamu nak minta? Kita pimpin dia, tengok apa dia nak minta dalam hidup dia, kan. Kalau rasa macam tu, kita align dia, bagi matlamat tu jelas, kan. Esok tukar pula, angah pula, kan, buat satu sistem, satu jadual, kan, ikut dia nak baca doa apa pun. Kan, tahun ni kita baca doa ikut apa yang boleh baca dulu. Tahun depan doakan panjang umur, jumpa lagi dengan Ramadan, kan, minta baca koleksi doa Melayu. Apa? Alung doa dia ada hajat dia, angah ada hajat dia, acik ada hajat dia, kan. Tapi yang startingnya kita dululah sebagai ayah, kan. Gitu. Bagi tanggungjawab tu. Mudah-mudahan dia menjadi satu tarbiyah. Ada masa sikit, kita tazkirah sikit, kita kongsilah. Sebab itu mungkin termasuk di dalam waktu-waktu yang sangat baik. Selepas kita berdoa, kita berhadapan dengan nikmat makanan, kita ingatkan dia. Di luar sana ramai orang tak boleh makan lagi. Di luar sana ada orang keputusan makanan, kan, bertarung hidup nafsu. Kita masya-Allah nak buka puasa, lauk berjenis-jenis, minum air sejuk seteguk, segelas, Allah Rabbi, habis. Itulah nikmat besar yang pertama yang kita minum selepas berbuka puasa, insya-Allah. Dalam sikit ya tuan-tuan, dalam satu riwayat yang disebutkan bahawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu selalu membaca doa berikut: Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keimanan yang tidak goyah. Itu masuk dalam apa yang kita sebut, kan, tadi 6 perkara tadi. Kenikmatan yang tidak berkesudahan, tak nak putus kenikmatan. Allah bagi nikmat kesihatan supaya kita boleh terus beribadat dalam keadaan yang lebih baik, khusyuk dan sebagainya, kan. Kebahagiaan hati yang tidak terputus-putus, kan. Tengok reta banyak, hati tak pernah tenang, kan. Bini comel dah, tapi nak kenal ke janda juga tu, tak tahu kenapa. Nah, contohlah sebut, kan. Sebab apa? Hati tak tenang. Minta kepada Allah supaya kebahagiaan hati yang tidak putus-putus. Dapat anak, kan, bahagia hati dengan dapat anak pun, kan. Tak ada anak, bahagia juga dengan hati tadi, kan. Hidup berdua, bahagia juga, kan. Hilang salah seorang pun, alhamdulillah, kan, bahagia juga. Masya-Allah. Kenikmatan bersanding dengan Nabi, berganding dengan Nabi di dalam syurga yang paling tinggi dan abadi. Kemuncak dia, kita minta supaya Allah
tempatkan kita ada bersama-sama Nabi di dalam syurga Allah kelak ketika kita di penghujung di perakhiran nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan daripada bacaan ini, sebab saya tidak mampu untuk mengulas. Saya juga orang yang jahil, banyak kesilapan. Namun baiknya kita ambil nasihat daripada ulama yang sudah terpimpin ini. Insya-Allah, mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan. Insya-Allah yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Mohon ampun daripada Allah, saya mohon maaf daripada tuan-tuan. Kita tangguh dan sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.